pernah diambil orang. Hoi! Jika sebelum ini Kak Ponti TV pernah menyenaraikan 10 seniwati klasik paling jelita di era 50-an sehingga era 60-an, untuk video pada kali ini Kak Ponti TV kembali lagi untuk menyenaraikan 10 lagi seniwati klasik untuk edisi yang kedua. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Jika sebelum ini seniwati klasik kegemaran anda tiada dalam senarai, diharapkan senarai kali ini dapat memuaskan hati semua yang menonton channel Kak Ponti TV. Untuk menonton senarai 10 seniwati klasik jelita sebelumnya, anda boleh klik link di bawah. Di tangga ke-10, Seniwati Normadia. Kalau benar dia anakku yang ku kandung 9 bulan 9 hari, yang ku lahirkan, aku susukan dari kecil sampai besar, tunjukkanlah balasan atas anak yang tidak membalas jasa, yang tidak mengaku aku ibunya. Oh Tuhan, Kau tunjukkanlah pada anak yang tidak mengenang jasa. Norma binti Abdullah dilahirkan pada 14 Ogos 1932 di Manado, Sulawesi Utara. Nama asal beliau ialah Idit Sumampau, namun lebih dikenali sebagai Normadia, merupakan seorang pelakon wanita Singapura dan Malaysia. Beliau ialah anak kandung Estefanus Louis Sumampau dan Susanna Matilda. A.R. Tompel ialah orang yang bertanggungjawab menukarkan nama beliau dari Norma kepada Normadia. Dilahirkan dari keluarga seni, Normadia bukan sahaja berkebolehan berlakon tetapi juga menyanyi. Beliau juga di antara generasi pertama filem Melayu yang bertapak di Singapura. Normadia telah memulakan kerjaya seninya ketika berhijrah ke Singapura pada tahun 40-an. Pada awal pembabitannya dalam bidang seni, beliau menjadi guru tari dan penyanyi kumpulan bangsawan. Kemudian setelah ramai pelakon-pelakon bangsawan beralih ke filem, beliau juga turut mencuba nasib dalam filem menerusi filem Seniwati arahan A.R. Tompel pada tahun 1953. Kemudian diikuti dengan filem Panggilan Pulau, Semerah Padi, Bujang Lapuk, Sumpah Wanita dan banyak lagi. Sementara itu, antara lakonan beliau pada era filem Melayu warna ialah Dia Ibuku, Sumpah Semerah Padi, Gila-Gila dan beberapa lagi. Dalam dunia lakonannya selama 5 dekad, beliau dianggap pelakon serba boleh kerana berjaya menjiwai pelbagai watak dengan cukup berkesan. Daripada watak menyayat hati sehinggalah ke watak wanita penggoda, beliau menjadi sebutan biarpun ada yang membenci wataknya. Selain menjadi pelakon dengan Shaw Brothers, beliau banyak terlibat sebagai koreografer tarian tradisional Melayu di dalam filem. Normadia juga turut menyanyi bersama-sama dengan P. Ramlee dalam filem Bujang Lapuk, Panggilan Pulau, Perjodohan dan Siapa Salah. Antara lagu-lagu yang dinyanyikan secara berduet bersama P. Ramlee adalah lagu Bulan dan juga Angin, Mengapa Riang Ria, Kumbang dengan Bunga dan banyak lagi. Beliau juga merupakan ahli asal kumpulan Panca Sitara yang kemudian diganti oleh Saloma sehingga beliau menggantikannya semula selepas Saloma meninggal dunia. Sepanjang kehidupan beliau pernah berkahwin sebanyak 3 kali dan bersama suaminya yang ketiga iaitu seniman Aziz Jaafar, dan ianya kekal sehingga ke akhir hayat. Bersama Aziz Jaafar, beliau dikurniakan 2 orang cahaya mata perempuan iaitu penyanyi Azlina Aziz dan juga Liza Aziz. Kedua-dua anak beliau ialah penyanyi terkenal di Malaysia. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 8 Ogos 2000 di Hospital Asunta Petaling Jaya ketika berusia 68 tahun kerana penyakit appendix dan juga kencing manis. Di tangga ke-9, Seniwati Siput Sarawak. Betul tak? Cuba kau lihat dulu potongan rambutku, potongan mukaku, potongan badanku. Kan potonganku lain daripada yang lain, Pak? Apa yang kau katakan? Buat aku sedikit pun aku tidak heran. Jika kau berkehendak, ambillah dia. Tapi aku menasihatkan kau jangan suka berdamping kepada dia. Sendiri kau akan benar. Siput Sarawak atau nama sebenar Ramlah binti Muhammad dilahirkan pada tahun 1921 di Kuching, Sarawak dan merupakan seorang seniwati filem Melayu yang terkenal di era 40-an sehingga era 60-an. Beliau terkenal sebagai pelakon kecil molek yang berbakat terutamanya semasa melakonkan watak jahat. Beliau berlakon kali pertama dalam filem arahan B.S. Rajhan, filem Cinta bersama Allahyarham S. Romaino pada tahun 1948. Filem Cinta
memberi makna kerana selepas itu beliau dan Esro Minor berkahwin, lalu dikurniakan cahaya mata yang dinamakan Isnaini atau lebih dikenali sebagai Anita Sarawak. Beliau pernah mendirikan rumah tangga bersama biduan Ismail Kasim pada tahun 1945. Hasil daripada perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan seorang cahaya mata yang dinamakan Murni atau lebih dikenali sebagai Murni Sarawak. Walau bagaimanapun, jodoh mereka tidak berkekalan apabila berpisah pada tahun 1947. Mengimbas sejarah awalnya, Siput mula berlakon bangsawan Siput Kuyung bersama bapanya Dola Sarawak atau nama sebenarnya Muhammad Sulaiman sejak berusia 11 tahun lagi. Dola Sarawak adalah nama besar dalam dunia bangsawan yang kemudian menjadi pelakon filem. Siput Sarawak merupakan seorang yang buta huruf tetapi mampu menghafal semua skrip yang dibacakan oleh orang lain. Selepas Perang Dunia Kedua, Siput menjadi penyanyi kabaret di Singapura sebelum berpeluang berlakon dalam filem pertamanya berjudul Singapura Waktu Malam. Sepanjang kerjayanya, beliau telah berlakon lebih kurang 50 buah filem terbitan Malay Film Productions, Categories dan juga Studio Merdeka. Antara lakonan beliau yang paling menonjol ialah Hujan Panas, Korban Fitnah, Naga Tasik Cini, Jiran Sekampung dan Mangsa. Beliau juga pernah berlakon di bawah terbitan Merdeka Studio Kuala Lumpur untuk filem Keluarga 69 bersama P. Ramlee. Filem Hujan Panas adalah antara filem yang paling digemarinya. Keberkesanan lakonannya dalam filem itu membuatkan beliau terus mendapat peluang berlakon watak jahat. Pada zaman kegemilangan filem Melayu di Jalan Ampas, selain daripada seniman Saleh Kamil, Siput adalah pelakon yang dibenci kerana keberkesanan watak jahatnya. Filem terakhir lakonan beliau ialah Layar Lara bersama Azian Edawati dan juga seniman dan seniwati seangkatannya seperti Aziz Sata, Mahmud Jun, Salmah Ibrahim dan Aziz Jaafar. Arahan pengarah berkaliber Syuaimi Baba pada tahun 1997. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 3 Jun 1999 di usia 78 tahun di Blok 9 Kempas Road, Singapura, dan jenazah beliau selamat disemadikan di Pusara Abadi di kawasan Lim Chu Kang, Singapura. Di tangga ke-8, Dayang Sofia. Alah, Kanda borak lah. Takkanlah Kanda ingat pada Dinda. Misai pendek tidak percaya, ibarat kuda hampir mati. Kalau Adinda tidak percaya, operetlah dada, x-ray lah hati. Jikalau kaki tersandung batu, jatuh selalu tersembam ke tanah. Orang lelaki memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tak pernah. Dayang Sofia atau nama sebenar Dayang Cik binti Awang Ramli lahir pada 26 Ogos 1938 di Miri, Sarawak dan merupakan seorang pelakon, model dan penyanyi wanita Malaysia. Beliau mula dikenali setelah membintangi filem Bujang Lapuk hasil arahan P. Ramlee. Senyumannya sahaja membuatkan kita terimbau watak lakonan mantap beliau yang bukan sahaja menjadi nostalgia golongan veteran, malah generasi kini tidak ketinggalan mengenalinya. Apalagi filem yang dilakonkan adalah filem Malasegar yang tak jemu ditonton. Beliau berhijrah ke Singapura bersama ibunya setelah perpisahan ibu bapanya, seterusnya mengikuti pendidikan secara formal di St. Hilda. Setelah menamatkan pendidikan, beliau bekerja sebagai setiausaha sebelum menerima tawaran mengikuti uji bakat lakonan daripada salah seorang sahabat iaitu Mustafa Yassin selaku pengarah seni filem keluaran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Rezeki berpihak kepada beliau di mana beliau telah digandingkan bersama Aziz Sata dalam filem Bujang Lapuk sebagai Dayang Sapiah. Mengimbau detik itu, Dayang Sofia mengatakan rezekinya bermula pada saat tidak disangka dan daripada filem tersebut, bintangnya bersinar dan mula menambat hati penggemar perfilman Melayu klasik bersama para seniman dan seniwati yang tersohor mewarnai karya-karya filem klasik yang Malasegar dalam sanubari. Antara watak menyelahkannya dalam dunia perfilman ialah sebagai Rafidah iaitu anak kedua Tuan Sadiq Segaraga dan isteri kepada Abdul Wahub dalam filem Tiga Abdul. Disusuli dengan beberapa buah filem lain antaranya Anak Pontianak, Seniman Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Mambang Moden serta Sayang Si Buta. Beliau meninggalkan dunia lakonan dalam filem terakhirnya iaitu Satu Titik di Garisan pada tahun 1973. Beliau pernah berkahwin dengan Aziz Sata tetapi telah bercerai beberapa tahun kemudiannya. Beliau berkahwin buat kali kedua bersama Allahyarham Pengiran Jamaluddin bin Pengiran Haji Yaakob dan kini menetap di Brunei. Di tangga ke-7, Seniwati Murni Sarawak. Cikgu Murni. Saya, Tuan Haji. Sebenarnya ada satu perkara saya nak bonding dengan Cikgu Murni. Sila. Perkara apa, Tuan Haji? Semalam, waktu di teknik, Cikgu Murni ada mengatakan Cikgu sanggup kahwin kepada orang yang lebih umur daripada Cikgu. Memangkah begitu? Memang betul, Tuan Haji. Kini, saya ada seorang kawan, iaitu Bujang. Kalau dia masuk Minang, sanggupkah Cikgu Murni menerima?
Siapa kawan Tuan Haji itu, Tuan Haji? Oh, Murni Sarawak atau nama sebenar Siti Murni binti Ismail lahir pada 24 Mac 1946 di Singapura, merupakan anak tunggal kepada seniwati siput Sarawak dan Ismail Kasim. Ibu bapa Murni Sarawak berpisah ketika beliau berusia 2 tahun. Beliau juga merupakan kakak seibu dengan Anita Sarawak apabila siput Sarawak berkahwin dengan seniman S. Romainot. Beliau mulai diperkenalkan dalam dunia perfilman sejak berumur 10 tahun dengan membintangi sebuah filem berjudul Pencuri pada tahun 1956. Dalam filem tersebut, beliau turut bergandingan dengan ibu dan adik beliau iaitu Siput Sarawak dan juga Anita Sarawak. Setelah itu, beliau mula mewarnai dunia perfilman sebagai pelakon bebas tanpa kontrak dan berperanan sebagai watak tambahan seperti penari mahupun dayang istana. Bakat lakonan beliau mula diketengahkan setelah mengikat kontrak dengan KT Chris Films pada tahun 1962 dengan menjadi watak utama dalam filem Norlela pada tahun 1962. Namun pada bulan Ogos 1962, pembikinan filem Norlela terpaksa dihentikan lebih kurang sebulan kerana pekerja yang membina istana dalam studio berhenti kerja secara tiba-tiba akibat tidak berpuas hati dengan gaji yang diterima. Disebabkan perkara tersebut, di bawah pengarah yang sama, beliau dan pelakon-pelakon filem Norlela yang tergendala pembikinannya diserap dalam filem lain berjudul Neraca. Setelah penggambaran filem Neraca selesai, barulah penggambaran filem Norlela disambung semula. Setelah berjaya memainkan peranan penting dalam filem tersebut, Murni ditawarkan pula untuk membintangi filem berjudul Nasib Si Labu Labi pada tahun 1963. Filem Nasib Si Labu Labi merupakan filem pertama dan terakhir lakonan beliau di bawah arahan P. Ramlee. Dengan memainkan watak penting sebagai Cikgu Murni dalam filem tersebut, nama beliau mula meniti kemasyhuran dan diingati sehingga kini sebagai Cikgu Murni. Namun selepas menjayakan filem tersebut, Murni dikatakan menghilangkan diri entah ke mana dan tiada lagi filem yang dilakonkannya. Ada desas-desus mengatakan selepas beliau berpisah dengan Dolah Dagang, beliau telah jatuh cinta dengan seorang seniman di Shaw Brothers, tetapi cinta tersebut tidak kesampaian. Beliau telah dilamar oleh seorang pemuda dari Indonesia dan terus membawa beliau berhijrah ke sana tanpa sebarang berita sehingga dikabarkan telah meninggal dunia pada 7 April 2006 akibat barah yang dideritainya. Di tangga ke-6, Seniwati Sharifah Hanim. Aku jatuh. Laka punya orang sebelah. Dia main lempar barang pula ya? Oh, orang sebelah! Kurang ajar kau ya? Apa tahu kau jatuh ke bawah aku, ha? Siapa bawa sama kau? Kalau kau tak jatuh, kau ada ke bawah. Pasal tak ada di atas lah! Ada? Sharifah Hanim binti Said Hamzah Jamalul Lail dilahirkan pada tahun 1935 di Arau Perlis. Beliau merupakan seorang pelakon dan ahli perniagaan yang merupakan kerabat diraja Perlis. Beliau juga merupakan anak perempuan pertama kepada Tuanku Said Hamzah iaitu Raja Negeri Perlis semasa era pemerintahan Jepun. Beliau juga merupakan anak saudara kepada Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman. Beliau diputrikan di Bandar Diraja Arau Perlis pada 1935 daripada bondanya Sharifah Aminah binti Said Abbas Al-Sagof yang merupakan isteri ketiga kepada Tuanku Said Hamzah Jamalul Lail. Beliau mendapat pendidikan di Kolej Sultan Abdul Hamid sehingga peringkat senior Cambridge. Sesudah tamat zaman persekolahan, pesona gadis rupawan berdarah diraja ini bergiat aktif dalam persatuan dan badan seni sehingga dinobatkan sebagai juara dalam pertandingan Ratu Cantik Kedah Anjuran UMNO Kedah pada tahun 1956. Memulakan kerjaya awal di Jabatan Penerangan Alostar, beliau juga pernah menjadi penyanyi dalam stesen radio di Pulau Pinang. Kita tahun 1961, beliau bertugas sebagai operator telefon dalam bahagian pentadbiran di Bank Negara. Dalam masa yang sama, beliau turut bekerja sambilan sebagai juruhebah di RTM. Walau bagaimanapun, beliau masih memasang impian untuk bergelar bintang filem sejak kecil lagi. Kita tahun 1965, ketika seniman P. Ramlee ingin mengarahkan filem ketiga bercorak komedi yang berjudul Masa-Masa Manis, bapa saudara Sharifah Hanim iaitu Tunku Abdul Rahman telah meminta P. Ramlee agar memberi salah satu peranan atau watak penting dalam filem berkenaan kepada anak saudaranya. Awalnya watak utama iaitu Cikgu Nurkiah diberikan kepada Seniwati Sarimah Ahmad tetapi terpaksa ditolak kerana kontrak Sarimah Ahmad bersama Studio Merdeka akan tamat dalam waktu terdekat. Watak tersebut kemudiannya diserahkan kepada Seniwati Mariani. Walau bagaimanapun, bagi memenuhi permintaan Tunku Abdul Rahman, watak dan peranan asal dirombak semula bagi
bagi membolehkan Sharifah Hanim memegang watak utama sebagai Norkiah Hanim. Manakala seniwati Mariani pula berperanan sebagai pelakon pembantu iaitu Rosnah, sahabat baik kepada Norkiah dalam filem tersebut. Filem Masa-Masa Manis telah ditayangkan serentak pada hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-8 pada 31 Ogos 1965. Satu tayangan khas diadakan di Panggung Kapital Kuala Lumpur untuk tontonan khusus buat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Permaisuri, Tunku Abdul Rahman, beberapa orang kenamaan dan para wartawan. Filem pertama dan terakhir lakonan Sharifah Hanim di bawah arahan P. Ramlee mencipta sejarah di Studio Merdeka kerana buat pertama kalinya filem Melayu ditonton oleh orang-orang kenamaan. Dengan kejayaan lakonan pertama beliau yang terlihat sedikit kaku, beliau ditawarkan kontrak di Merdeka Studio selama 3 tahun bermula bulan Oktober 1965. Bukan saja cantik, lemah lembut dan merendah diri, Sharifah Hanim tetap mempunyai masa untuk mengasuh anak walaupun menjadi pelakon tetap di Studio Merdeka dengan membintangi beberapa buah filem sebagai heroin. Antara filem lakonan Sharifah Hanim sepanjang bergelar pelakon ialah Masa-Masa Manis pada tahun 1965, Gadis Langkawi pada tahun 1966, Bukan Salah Ibu Mengandung 1969, Penyamun Si Bongkok 1973, Rahsia Hatiku 1975 dan banyak lagi. Mula bersara dalam dunia lakonan setelah penutupan Studio Merdeka sekitar tahun 80-an dan menceburkan diri dalam bidang perniagaan serta hilang tanpa berita untuk tatapan peminat. Beliau pernah mendirikan rumah tangga pada tahun 1957 dengan Jazamuddin Baharudin yang merupakan seorang penulis dengan nama pena Adi Muara. Hasil daripada perkahwinan ini, beliau dan suami telah dikurniakan 2 orang cahaya mata perempuan. Beliau mangkat di Hospital Kuala Lumpur pada 25 November 2003 akibat masalah kencing manis, darah tinggi dan kegagalan fungsi hati di usia 68 tahun. Jenazah beliau telah dibawa ke Perlis dan dimakamkan di Makam Diraja Lama Arau. Di tangga kelima, seniwati Rahmah Rahmat. Daun mengkudu bercabanglah cabang, tempat temasya semut terengah, hatiku rindu. Oh, itu padalah abang menunggu masa serumah tangga. Hoi, ayo. Rahmah binti Abdul Rahmat dilahirkan di Singapura pada tahun 1943. Beliau adalah anak kepada seniwati Saamah dan bapanya Rahmat Ali, seorang peniup trompet dan pemuzik profesional. Ibunya seorang pelakon terkenal di Studio Malay Film Production dan ibunya pernah berlakon di dalam filem Bujang Lapuk 1957 apabila ibunya memegang watak sebagai ibu kepada seniman Allahyarham S. Samsudin di dalam filem tersebut. Rahmah didedahkan kepada dunia filem sebelum beliau berusia 10 tahun. Ibu beliau tinggal di Buntek Road iaitu penempatan bagi pelakon serta karyawan Malay Film Production. Rahmah yang tinggal dengan ibu beliau setelah ibu bapa beliau bercerai sentiasa bergaul dengan orang filem pada setiap masa. Seawal umur 7 tahun, Rahmah sudah berdepan dengan kamera. Filem pertama beliau adalah filem Sengsara pada tahun 1953 sebagai pelakon kanak-kanak. Di dalam filem ini, beliau memegang watak sebagai seniwati Normadiah semasa kecil. Pada ketika itu juga, usianya baru mencecah 10 tahun. Beliau bukan saja boleh berlakon, malah menyanyi dan menari. Antara lagu yang pernah dinyanyikan beliau adalah lagu Tanda Kasih, berduet bersama seniman Ahmad Mahmud serta lagu Selendang Sayang. Watak Rahmah Rahmat terkenal di dalam filem Nujum Pak Belalang apabila beliau memegang watak sebagai ketua penari dan menyanyikan lagu Ketipang Payung, suara asal nyanyian Saloma di dalam filem tersebut. Seterusnya, kemunculannya di dalam filem Musang Berjanggut pula adalah pada babak memainkan permainan Nenek Si Bongkok 3 bersama seniwati Saadiah. Beliau banyak menjadi pelakon tambahan dan pelakon pembantu di zaman era Jalan Ampas. Pada zaman remaja beliau, Rahmah banyak terbabit dalam bidang tarian. Beliau menjadi penari latar untuk kebanyakan filem terbitan Malay Film Production sekitar tahun 1950-an. Beliau memang berkemahiran dalam bidang tarian selain boleh menyanyi dengan baik. Menjelang tahun 1960-an, barulah Rahmah mendapat peluang berlakon. Rahmah agak kesal juga kerana tidak ada pengarah filem yang mahu memberi beliau peluang memegang peranan penting seperti rakan sekerja yang juga kawan baik beliau iaitu Hashim Mahyun. Pada tahun 1959, P. Ramlee ingin mengetengahkan beliau sebagai heroin dalam filem Merdeka Bujang Lapuk. Walau bagaimanapun, Rahmah dikehendaki menjalani uji bakat di depan kamera. Dalam uji bakat tersebut, Rahmah bersaing dengan 2 calon lain iaitu Siti Hawa Majid dan Rosia Timah, kawan rapat beliau di Buntek Road. Secara logik, Rahmah mempunyai harapan yang paling besar untuk lulus uji bakat kerana memiliki pengalaman berlakon. Namun, nasib tidak menyebelahi beliau apabila P. Ramlee memilih Rosia Timah memegang peranan heroin dalam Merdeka Bujang Lapuk. Beliau mengundurkan diri di dalam industri perfilman pada
tahun 1970 dan meneruskan keriernya sebagai pengandam pengantin dan juga suri rumah sepenuh masa. Beliau telah menghembuskan nafas yang terakhir pada 29 Mac 1993 di Hospital Besar Singapura ketika berusia 50 tahun akibat penyakit barah payudara. Di tangga keempat, seniwati Nur Azizah. Abang, malam ni Mas ada berjanji dengan Cina Gambar. Kita ambil gambar berdua malam ni ya bang? Malam ni? Malam ini tak boleh Mas. Sebab malam ini abang kena pergi rumah orang kaya Kasturi untuk mengantar kain-kainnya tu. Nanti kalau Cina Gambar itu datang, bagaimana pula? Beginilah. Kalau Cina Gambar itu datang, Mas sendiri sajalah ambil gambar. Dan pesan sama Cina itu suruh datang malam besok. Malam besok baru kita ambil gambar sama-sama ya. Tapi jangan mungkin janji ya. Sumpah. Pada tahun 1965, bermulalah sejarah pembabitannya dalam dunia filem. Beliau menjadi pelakon pembantu dalam filem sulungnya iaitu Dayang Senandung, arahan Jamil Sulung. Sebaik selesai filem itu, beliau ditawarkan pula filem Seri Andalas pada tahun 1966, arahan S. Kadarisman. Kemudian muncul dalam filem ketiga Agogo 67 pada tahun 1967. Untuk filem ini, beliau dinaikkan pangkat apabila disenaraikan sebagai pelakon utama. Sejak itulah beliau tidak menoleh ke belakang lagi terhadap dunia lakonan. Ketika berada dalam zaman keemasannya, secara tiba-tiba beliau menyatakan hasrat menarik diri daripada dunia perfilman. Niatnya itu dibatalkan selepas dipujuk Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman yang kemudiannya memilihnya berlakon dalam filem Raja Bersiung pada tahun 1968. Bagi Nur Azizah, beliau berasa bertuah kerana Tunku sudi memilihnya untuk memegang watak penting bersama Sarimah, Zaitun, Rahman Rahmat dan Normadia apabila studio Malay Film Productions Jalan Ampal Singapura ditutup pada lewat tahun 60-an, kerjaya seni beliau seolah-olah terhenti kerana penghijrahan pelakon dan pengarah ke Kuala Lumpur. Beliau kemudian dilamar oleh Omar Rojek untuk muncul dalam filem arahan pertamanya di Kuala Lumpur. Beliau yang masih menetap di Johor Bahru dipujuk oleh Jaafar Abdullah supaya menetap di Kuala Lumpur. Menerusi studio Merdeka di Hulu Kelang, Nur Azizah muncul dalam banyak filem seperti Kembang Layu pada tahun 1970 dan Durjana pada tahun 1971. Semasa di puncak kegemilangannya, Nur Azizah sering digandingkan dengan Ahmad Mahmud atau Ed Osmera selain P. Ramlee. Pada tahun 1969, Nur Azizah diberi penghormatan oleh P. Ramlee kerana diberikan dua watak dalam filem Enam Jahanam keluaran Studio Merdeka Kuala Lumpur iaitu sebagai Mas Merah dan Mas Tika. Selain filem terbitan tempatan, beliau pernah membintangi filem Thailand bertajuk Vendetta selain dua filem terbitan Indonesia iaitu Jangan Kau Tangisi dan Malim Kundang dan juga pernah muncul dalam siri TV Australia iaitu Bailey's Birds. Selain berlakon filem, Nur Azizah adalah seniwati yang banyak ditawarkan berlakon iklan antaranya Suncase, Dunhill, Lux, Mei dan wajahnya pernah menghiasi pembalut gula-gula Kismi. Hinggalah pada era 80-an, Nur Azizah masih mewarnai dunia filem dan drama TV. Namun sejak sedikit lalu, namanya semakin sepi sehinggalah tampil semula sebagai artis undangan dalam filem Soal Hati arahan Osman Hafsyam pada tahun 2000. Kini seniwati Nur Azizah sudah membesara dan bahagia bersama suami, anak serta cucu. Di tangga ketiga, seniwati Suraya Harun. Wahai ibu, ibu yang jauh di mata, kasih ibu sungguh tak dapat ku lupa. Wajah ibu membayangkan tak nyata. Suraya binti Harun lahir pada 1 Ogos 1945 di Rembau Negeri Sembilan, merupakan antara pelakon wanita yang jelita dan berbakat di era 60-an. Beliau adalah anak sulung daripada 3 beradik kepada pasangan Harun bin Abdul Majid yang merupakan seorang lebay di Rembau dan juga Rahimah Alias. Beliau mewarisi darah seni daripada ibunya Rahimah Alias yang juga seorang pelakon. Ibunya terkenal dengan watak isteri kepada Haji Bakil dalam filem Labu dan Labi. Selepas ibu dan bapanya bercerai pada tahun 1962, ibunya mengahwini seorang mu'alaf yang berasal dari Belanda. Ketika berusia 16 tahun, beliau yang mewarisi kecantikan dan bakat seni ibunya mula diperkenalkan dalam dunia perfilman Melayu melalui filem berjudul Si Tanggang dengan peranan sebagai ketua penari tanpa dialog. Melalui pengarah yang sama iaitu Jamil Sulong, Suraya mula beraksi sebagai pelakon pembantu dalam filem berjudul Lubalang Daik pada tahun 1962 di bawah Malay Film Productions. Setelah membintangi beberapa buah filem di bawah Malay Film Productions sebagai watak pembantu dan watak tamu
tambahan di bawah beberapa orang pengarah, Suraya mula mengikat kontrak dengan KT Chris Film Productions pada tahun 1962 sehingga 1966. Dengan menjadi pelakon di bawah naungan KT Chris Productions, Suraya mula memegang watak utama dalam beberapa buah filem dan menjadikan beliau pelakon rebutan pengarah di KT Chris Film Productions. Sepanjang kejayaan beliau sebagai seorang pelakon, beliau telah membintangi beberapa buah filem selepas bersara dan tamat kontrak bersama KT Chris Productions pada tahun 1966. Antara filem popular lakonan beliau ialah Pontianak Gua Musang, Lubalang Daik, Ibu Mertuaku, Batu Derhaka dan Air Mata Duyung. Beliau mengambil keputusan menetap terus di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam bersama suami tanpa seberang kabar untuk tatapan peminat. Beliau mendirikan rumah tangga dengan seniman Mustafa Ma'ruf kita bulan September 1962. Hasil perkahwinan itu, beliau dikurniakan 2 orang anak perempuan. Pada bulan Mac 1965, Suraya dan Mustafa Ma'ruf mengambil keputusan untuk berpisah. Beliau tidak lama hidup menjanda apabila berkahwin kali kedua pada 7 Oktober 1966 dengan Pengiran Putera Negara, Pengiran Omar bin Pengiran Apong, seorang kerabat di Raja Brunei. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada 1 Jun 2016 di usia 71 tahun di Hospital Jerudong Park sekitar pukul 5 pagi kerana menghidap kanser pankreas tahap 4. Di tangga kedua, Seniwati Rosyatimah. Rusnah Jasni atau lebih dikenali sebagai Seniwati Rosyatimah, lahir pada 17 November 1943, merupakan salah seorang pelakon filem Melayu yang terkenal pada era 1960-an. Nama beliau adalah gabungan nama Rus dan Yatimah, iaitu nama ibunya Seniwati Ning Yatimah yang diberikan oleh P. Ramlee. Beliau dikenali oleh jutaan rakyat Malaysia melalui filem-filem lakonannya sebagai seorang seniwati yang cantik, lemah lembut dan berbakat besar. Pembabitaannya dalam dunia seni bermula dengan kejayaan dalam satu uji bakat yang diadakan oleh P. Ramlee untuk filem Pendekar Bujang Lapuk, termasuk Aziz Sata yang turut bertindak sebagai salah seorang penilai bakat. Beliau adalah salah seorang daripada 10 peserta yang dipilih. Selepas menjayakan filem komedi arahan dan lakonan P. Ramlee bersama Aziz dan S. Syamsuddin, kejayaan Rosyatimah terus melambung dan beliau tidak menoleh ke belakang untuk bergelar anak wayang. Bakat lakonannya di KT Chris menerusi beberapa filem lain seperti Tunang Pak Dukun, Sri Mersing, Rumah Itu Dunia Aku, Jula Juli Bintang 7, Lancang Kuning, Cucu Datuk Merah dan Muda Mudi semakin menjelahkan lagi namanya. Namun selepas berlakon dalam filem Anak Bapa yang diarahkan P. Ramlee pada tahun 1965 di Studio Merdeka, Rosyatimah mengucapkan selamat tinggal kepada bidang lakonan dengan alasan untuk memberikan tumpuan kepada rumah tangga selepas bergelar isteri kepada suami yang dikenalinya sejak sekitar tahun 1950-an lagi, iaitu seniman Datuk Mustafa Ma'ruf. Beliau mengenali suaminya sewaktu mempelajari seni silat di Boon Teck Road, Singapura bersama guru silat bernama Pak Awang yang juga merupakan rakan baik kepada bapanya sendiri. Dari situlah Mustafa Ma'ruf mengenali Rosyatimah sehinggalah mereka sama-sama berpindah ke KT Chris. Pada tahun 1960, Datuk Mustafa Ma'ruf kemudian berpindah ke Studio Merdeka di Kuala Lumpur, manakala Rosyatimah pula masih lagi di KT Chris. Selepas itu barulah beliau digandingkan bersama suaminya di dalam filem Sri Mersing arahan Saleh Ghani. Filem Udang di Sebalik Batu adalah filem terakhir lakonan beliau bersama suaminya dan kemudian disusuli dengan perkahwinan mereka pada tahun 1967. Selepas 10 hari menjalani radioterapi di hospital, Rosyatimah meminta agar beliau dibawa pulang ke rumah. Beliau dibawa pulang bersama seorang jururawat dan tangki oksigen. Rosyatimah dibawa kembali dari hospital 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, selang 7 bulan selepas bapanya meninggal dunia. Rosyatimah menghembuskan nafas terakhir pada 14 Disember 1987 di rumahnya di Subang Jaya, Selangor akibat penyakit barah payudara ketika berusia 44 tahun, meninggalkan suami bersama 3 orang cahaya mata. Seniman yang betul-betul seniman. Sekiranya skrip tu dia akan lancarkan dengan betul. Kak rasa dia apa kata orang, ambil berat. Di tangga pertama, Seniwati Kasma Buti. Kayu telah tumbang dan menimpa aku, Ramlee. Akhirnya aku didapati tak dapat melihat keindahan alam ini. Ayahku
telah berusaha tetapi tidak berhasil. Kasmah Buti atau nama sebenar Kasmah binti Abdullah merupakan salah seorang seniwati dan primadona filem Melayu era 40-an, 50-an dan sehinggalah ke penghujung 60-an. Kasmah Buti dilahirkan pada tahun 1932 di Medan, Sumatera, Indonesia, berdarah kacukan Belanda dan Jawa dan juga berasal dari keluarga seni. Sebelum bergelar bintang filem, Kasmah terlebih dahulu bergiat sebagai pelakon teater tradisional bangsawan dengan kumpulan Rayuan Asmara di Medan di usia belasan tahun. Kasmah dilahirkan dalam keluarga yang disegani dan tinggal di Medan bersama ibunya selepas ibu bapanya bercerai. Ibunya berkahwin dengan salah seorang pemuzik dalam kumpulan bangsawan Rayuan Asmara. Beliau memeluk Islam ketika keluarganya berpindah ke Aceh. Walau dilahirkan dalam golongan berada, minat dalam bidang seni menyebabkan Kasmah, ibu dan bapa tirinya meninggalkan kemewahan yang dimiliki dan menyertai rombongan pementasan bangsawan bergerak. Mereka berlayar ke Tanah Melayu di mana destinasi pertama rombongan itu adalah di Pulau Pinang. Dengan memiliki wajah yang jelita yang membolehkan Kasmah untuk menjadi pelakon dalam kumpulan bangsawan Rayuan Asmara walaupun umurnya sangat muda berbanding pelakon yang lain. Ketika berusia 14 tahun, Kasmah Buti telah berkahwin dengan Buti Jacob iaitu pengurus kumpulan bangsawan Rayuan Asmara dan dikurniakan 5 orang anak. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Shaw Brothers di Singapura mula membuka era baru untuk membuat filem Melayu pertama keluarannya bertajuk Singapura Waktu Malam pada tahun 1947. Dalam pada masa yang sama, kumpulan Rayuan Asmara sampai di Singapura dan membuat persembahan bangsawan. Utusan Melayu memberi liputan meluas tentang persembahan itu dan memberi fokus kepada Kasmah Buti yang merupakan seorang seri panggung yang sangat jelita walaupun sudah bergelar isteri orang. Liputan tersebut sampai ke pengetahuan Shaw Brothers. Dengan bantuan utusan Melayu, pihak Shaw Brothers dipertemukan dengan Kasmah Buti di Rengit, Batu Pahat, Johor. Setelah persetujuan dicapai, Kasmah Buti diminta hadir ke studio Jalan Ampas. Beliau yang ketika itu sedang hamil anak pertama dibawa oleh suaminya ke studio Jalan Ampas. Beliau ditawarkan untuk berlakon sebagai heroin dalam filem kedua keluaran Shaw Brothers berjudul Cempaka pada tahun 1947. Filem tersebut mendapat sambutan hangat daripada penonton. Dengan kejayaan filem Cempaka, ia meyakinkan Shaw Brothers untuk mengeluarkan lebih banyak filem Melayu kerana ianya menguntungkan. Filem pertama Shaw Brothers iaitu Singapura Waktu Malam kurang mendapat sambutan menyebabkan filem Pisau Beracun tergendala. Selepas melihat kejayaan filem Cempaka lakonan Kasmah Buti, pihak Shaw Brothers meneruskan penggambaran filem Pisau Beracun dengan memberi watak heroin kepada Kasmah Buti. Bermula dengan studio yang usang, studio Shaw Brothers akhirnya berkembang hasil keuntungan filem Cempaka lakonan Kasmah Buti. Beliau boleh dianggap sebagai primadona yang membuka tirai kemajuan filem Melayu. Kasmah Buti pernah mencipta sejarah apabila menerima bayaran sebanyak $1,500 untuk satu filem di era 40-an. Kasmah Buti pernah digandingkan bersama Tan Sri P. Ramlee dalam filem Bakti pada tahun 1950, Sejoli pada tahun 1951, Juwita pada tahun 1951 dan Ragam P. Ramlee pada tahun 1965. Dengan wajahnya yang cantik menawan, Kasmah Buti terus diangkat sebagai primadona baru filem Melayu. Tetapi di atas desakan suaminya Buti Jacobs, Kasmah terpaksa membatalkan kontraknya dengan Shaw Brothers ketika dalam penggambaran filem Antara Senyum dan Tangis. Ia disebabkan Kasmah hampir diperkosa oleh pengurus produksi di bilik persalinan. Pakaiannya hampir terkoyak rabak akibat pergelutan itu. Kes dibawa ke mahkamah oleh suami Kasmah. Watak Kasmah dalam filem Antara Senyum dan Tangis digantikan oleh Rokiah Jaafar. Kasmah Buti terus menghilangkan diri dari dunia perfilman dan menumpukan sepenuh masa bersama kumpulan bangsawan milik suaminya. Tetapi 4 tahun kemudiannya, atas pujukan Tunku Abdul Rahman, Kasmah kembali semula ke dunia perfilman dalam filem Mahsuri terbitan KT Chris. Beliau pernah mendapat julukan sebagai Elizabeth Taylor Malaya dan Ratu Filem Melayu kerana kejelitaan rupa parasnya. Tidak hanya memiliki rupa paras yang jelita, beliau mempunyai segala aura dan karisma yang diperlukan sebagai seorang primadona Melayu pada zaman meledaknya filem Melayu klasik di Jalan Ampas, Singapura suatu ketika dahulu. Namun setelah membintangi hampir 20 buah filem, Kasmah bertekad meninggalkan dunia seni pada tahun 1992. Di usia tuanya, beliau banyak menghadapi masalah kesihatan dan banyak menghabiskan masa menumpukan perhatian terhadap ibadah dan duduk bersama anak cucunya di kediamannya di Klang Gate. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Jumaat 1 Jun 2007 pada pukul 2 pagi di Hospital Ampang ketika berusia 75 tahun selepas sekian lama menghidapi komplikasi paru-paru berair. Jenazah beliau selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Klang Gate pada hari yang sama. Apakah pendapat anda tentang carta 10 seniwati klasik jelita yang Kak Ponti TV senaraikan di atas? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan
Jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.